Jadi ini adalah bungkusan yang baru dilapis dengan plastik. Kita akan gunakan yang bungkusan yang telah dibuka. Baik, ini adalah bungkusan yang telah digunakan dan anak-anak saya main ini di rumah. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana untuk main permainan ini. Okey, di bahagian belakang ni diterangkanlah kenapa namanya topsy-turvy. Jadi cikgu-cikgu boleh, guru-guru boleh baca lah ya. Ini saya letakkan di tepi. Jadi kita lihat ianya bermulakan dengan blok yang besar ini. So to begin this conversation, I think or believe and feel topic starter. Jadi di sini pelajar ataupun guru akan berikan pelajar apakah topik yang perlu mereka bincangkan. Jadi ianya boleh bersangkut paut dengan topik expository ataupun pendidikan nasional ataupun topik oral. Jadi apa yang akan berlaku pelajar dalam kumpulan 4 atau 5 ini diletakkan di tengah-tengah. Okey, dan kemudian pelajar harus membina lah. Okey, kita ambil contoh kita ambil contoh, letaklah topik tersebut, kita ambil contoh social studies topik social studies yang digunakan oleh guru sekolah rendah. Mungkin topik tersebut boleh ditulis dalam satu statement. Pemerintah Singapura telah berjaya menangani masalah pandemik COVID-19 dengan berkesan. Okey, jadi ada 4 orang pelajar. Mereka harus mula dengan memilih blok yang sesuai dengan pandangan mereka. Jadi contoh, kalau mereka mengambil disagree jadi mereka boleh katakan cikgu boleh pilih sama ada mereka nak menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu dalam perbincangan mereka. Bagi guru bahasa Melayu yang menjalankan aktiviti ini dalam kelas expository mereka, beliau membenarkan pelajar menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kerana tujuan beliau adalah untuk pelajar menghasilkan seberapa banyak poin. Jadi bila penggunaan bahasa Melayu kalau boleh menjejas kelancaran aktiviti tersebut, ianya akan menghambatlah poin-poin yang dapat dihasilkan. Jadi beliau benarkan, tetapi selepas itu beliau adakan aktiviti yang mana pelajar diminta untuk translate dalam bahasa Melayu dan kemudian seterusnya digunakan dalam penulisan karangan expository mereka. Jadi contoh-contoh ini saya akan bincangkan dalam bahasa Melayu lah ya. Baik, contoh disagree jadi pelajar yang pilih untuk memberikan pandangan, dia pilih disagree. Jadi dia katakan saya tidak setuju kerana masih ramai lagi mereka yang tidak yakin bahawa vaksin berkesan dan memilih untuk tidak mengambil vaksin, dan jadi oleh itu pemerintah Singapura gagal untuk meyakinkan setiap rakyat Singapura. Okey, kemudian seorang pelajar yang kedua dia pilih agree. Okey, dan kemudian dia boleh pilih agree dengan memberikan pandangan balas kepada kawan dia yang disagree, ataupun dia boleh memberikan pandangan baru. Okey, jadi letak agree di sini dan dia boleh berikan pandangan bahawa pemerintah Singapura berjaya, saya setuju, kerana peratusan mereka yang mendapat vaksin adalah begitu tinggi berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini mungkin. Lebih kurang macam gitu. Kemudian kawan yang ketiga mungkin dia ambil building on lah, ya. Jadi dia ambil building on. Jadi dia letakkan, dia boleh build on to pandangan kawan dia yang agree tadi. Jadi dia boleh katakan saya setuju dengan pandangan kawan ni, ya, dan dia boleh katakan bahawa kita dapat lihat sebelum pemerintah melonggarkan sekatan, kita dapat lihat bilangan sakit yang mendapat COVID begitu rendah, dan bilangan kematian juga di antara yang terendah lah di seluruh dunia. Okey, kemudian kawan yang keempat boleh ambil disqualifying lah. Jadi dia boleh minta teman yang pertama, teman kedua ataupun teman yang ketiga untuk memberikan penerangan lah. Jadi dia boleh katakan, jadi dia boleh berikan, dia minta pandangan begini. Dia boleh berikan soalan, dia boleh katakan, maksud kamu adakah
adakah kurangnya bilangan kematian menjadi faktor ukur. Contoh faktor ukur bahawa Singapura berjaya menangani masalah COVID tersebut. Jadi ini menggalakkan perbincangan. Kemudian kawan yang lain juga boleh ambil contoh, dia nak balas, dia boleh ambil building on. Okey, dikatakan mana ni nak build on daripada clarifying ni. Dia katakan walaupun contoh kematian boleh diambil sebagai kayu ukur kejayaan, tapi apa maknanya kalau bilangan yang mendapat COVID tersebut masih meningkat, kerana walaupun mereka tidak mati, mungkin ada kesan-kesan sampingan pada kesihatan. Jadi ini antara bukti yang mungkin memberikan kita pandangan bahawa pemerintah Singapura tidak begitu berjaya menangani masalah COVID. Lebih kurang macam gitulah ya. Dan kemudian kawan yang satu lagi, mungkin dia akan pilih paraphrase lah ya. Baik. Jadi paraphrase maknanya dia berikan komen lah kawan dia yang ini. Jadi kamu mengatakan bahawa kurangnya bilangan kematian tidak boleh dijadikan kayu pengukur bagi kejayaan COVID tersebut. Ataupun adakah kamu mengatakan bahawa kadar kematian tidak boleh dijadikan kayu pengukur sukses kejayaan bagi menangani COVID, pandemik COVID. Kawan yang seterusnya, maknanya ini berpusing lah 4 orang kawan. Jadi kawan yang seterusnya pilih summarize lah. Jadi daripada perbincangan ini kita dapat lihat berikut adalah pandangan-pandangan yang telah diberikan. Jadi dia akan sebutlah secara ringkas apa pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh kawan-kawan dia. Jadi ini akan berterusan sampai bangunan ni dapat dibina lah ya, menggunakan semua blok-blok yang ada di sinilah ya. Jadi apa yang akan berlaku kemudiannya bila blok-blok ini telah dibina menggunakan kesemua blok-blok ini. Okeylah, saya berhentikan di sini tapi cikgu-cikgu dapat bayangkan kalau kita dah gunakan semua blok-blok ini. Jadi bila untuk melanjutkan perbincangan tersebut, jadi mereka boleh pilih lah ya daripada blok-blok ini untuk melanjutkan perbincangan mereka. Jadi pelajar ni memilih disagree, diambil. Okey, dan kemudian diletakkan di atas dan diberikan pandangan disagree-nya. Ya. Jadi dia boleh berikan pandangan disagree-nya, dia boleh sebut apakah alasan-alasan dia, dan teman-teman yang lain boleh pilih lah sama ada hendak tadi disagree sama ada dia juga nak berikan pandangan yang disagree juga, ataupun paraphrase. Kita ambil paraphrase. Jadi dia ulang kembali pandangan kawan dia ni menggunakan kata-kata istilah-istilah yang lain lah. Jadi ini berterusan sampai pelajar yang tidak berjaya mengekalkan bangunan tersebut dalam bentuknya berdiri mengakibatnya jatuh, perbincangan tersebut terhenti di situ.